Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lagi sekali di Majlis Ilmu pada malam ini menceritakan tentang satu perkara yang mustahak bagi kehidupan kita setiap hari sebenarnya. Sebab bagi mereka yang tidak mampu untuk pergi ke tandas dan membuang air besar, kalau kebiasaannya sehari sekali, sekarang 3 hari sekali pun belum tentu, ataupun setengah orang tu, kalau saya nak mula cerita pada malam ni ialah sehinggakan sakit kalau dia nak pergi dan sampai jadi takut nak pergi ke toilet. Jadi eloklah kita duduk bersama family pada malam ni, sambil-sambil santai tu kita dengar cerita. Dan siapa yang masih lagi ingin belajar, sila ambil buku nota. Saya akan bagi lagi malam ni lain daripada cerita yang lepas-lepas tentang blood pressure lah, kolesterol semua. Sebab malam ni ada kaitan dengan you punya tangki tangki untuk mengeluarkan bahan-bahan yang kumuhan kita yang telah terkumpul. Kalau terlalu lama, dia akan menjadi satu bahan yang toksik, sehinggakan body kita, kata orang Ayurvedic medicine, everything starts from constipation. Maksudnya bagi mereka, kepercayaan yang paling kuat ialah semua penyakit bermula daripada sembelit. Dahsyat. Kita memanglah, kita pun dari segi kepercayaan mengikut sunnah, setiap penyakit itu bermula daripada perut. Betul? Jadi ada kaitan. Pada malam ni kita cerita, cuma saya nak membuka cerita dari sudut luar daripada kebiasaan. Sebab saya pernah buat cerita tentang sembelit, tak salah saya 2 tahun lepas, kalau you tengok dalam YouTube saya. Tapi itu saya akan ulang sedikit, tapi kita tambah lagi ilmu pada malam ini. Sehinggakan yang paling penting, kalau dah lama sangat sembelit, buat apa pun sekejap baik, sekejap tak baik, lepas tu tak baik, sampai you rasa frust dan you dalam kepala merasakan you ada masalah sembelit. Sebab kalau orang tak ada masalah sembelit, walaupun kena attack 2-3 minggu, lepas tu dia baik, dia lupa. Tapi bagi anda yang tak lupa, yang sentiasa risau bila sembelit tu nak datang balik, bolehlah you ambil perhatian pada malam ni. Okey? Dah bersedia semua? Alright, kalau bersedia sila tekan share dan like, dan kalau boleh love dengan doa kita. Semoga mereka yang bermasalah bukan sembelit biasa, maksudnya saya nak cerita sembelit-sembelit yang lebih serius, anda dalam keadaan yang bertenang, dengar dulu dan jangan putus asa, sebab setiap penyakit itu ada ubatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Constipation ataupun sembelit didefinisikan mengikut masing-masing punya isu, iaitulah sudah jadi tidak biasa lagi dah. Maksudnya begini, kalau you biasa sehari sekali dan dia cuma selang sehari jadi sekarang dia sembelit sikit-sikit, itu bawah pada 2 minggu masih lagi diiktiraf sebagai okey, you selamat. Sembelit tu mungkin ada sebab semasa itu sahaja, okey, tidak kronik. Okey, ada juga setengah orang yang jenis sehari sampai 3 kali pun ada. Sekarang dia cuma turun ke sekali, kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Itu juga dikonsider sebagai sembelit, sebab dia dah bertukar daripada tabiat biasa yang boleh you rasai. Kalau you tak rasa, dia cuma terlambat 3 jam ataupun berkurangan cuma sekali daripada 3 kali, alright, no problem. Ataupun you memang jenis yang selang sehari atau selang 2 hari sekali, dah berapa puluh tahun you dah macam tu, you punya kesihatan terjamin, ambil blood test pun tak ada masalah, blood pressure okey, semua okey, tidur semua lena, okey, that is also fine. Tetapi kalau kurang daripada 3 kali seminggu, saya ulang, kalau kurang daripada 3 kali seminggu, you kena tahu ada orang yang sebulan sekali pun ada. Cerita yang teruk-teruk ni, sebulan sekali, you bayangkan, tak padam ke muka. Maksudnya macam mana naik jeragat, jerawat dan sebagainya. Tetapi inilah sifat-sifat yang Tuhan bagi kepada kita. Semua orang berbeza. So yang penting definisinya ialah you dah tak normal lagi macam biasa, dan dia punya jarang tu, kekerapan tu dah mula berkurangan sehinggakan kurang daripada 3 kali seminggu. Itu kalau atas pula daripada 2 minggu, saya rasa you kena pergi jumpa doktor dahulu. Okay, check tengok apa yang sebenarnya berlaku. Sebab apa?
Kita sekarang ambil yang biasa dulu, lepas tu kita bawa kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Boleh? Okey, penyakit biasa adalah disebabkan cuma satu, apabila you tak cukup air. Itu selalu kadang-kadang you jadi macam najis, you jadi keras sedikit, ataupun setengah orang komplain jadi cramp kat perut, kadang-kadang jadi macam orang kata apa, kembung pun ada. Okey, itu selalunya disebabkan dehydration. Itu amat ketara lah, biasa sangat. Okey, you lupa nak minum air, ataupun you orang kata apa, buat kerja yang sampai terlupa nak minum air. Nombor dua ialah makanan yang tak ada serat. You suka makan benda-benda yang refined food, selalunya ambil benda-benda yang bergula, benda-benda yang berroti, benda-benda yang dah polish. Faham kan? Okey, yang selalu saya sebutkan tu tak mau langsung yang bersabut ataupun fiber. Yang ni susah. Tak ada sayur, tak ada buah. Jadi kalau you bermasalah, tak heranlah kenapa you jadi constipated. Constipation tu menjadi satu benda yang you risau. Sebenarnya you kena bukan risau sebab you sembelit, you kena risau penyebab kenapa you sembelit. Okey, so nombor 2 fiber tak cukup. Nombor 3 tak bergerak langsung. Asyik duduk je depan komputer, asyik duduk je depan iPad. Confirm Netflix tu sampai 3 round satu hari you tengok. Siap. Lepas tu you juga jenis yang suka kadang-kadang kalau kerja banyak sangat, kalau terasa nak pergi buang air besar pun you lambat-lambatkan, ataupun you macam boleh tunggu dulu, boleh postpone ni nak buang air besar. Dahsyat ya. Kira hidup you tu memang sibuk betul lah kalau you kena postpone buang air besar. Sebab apa? Buang air besar tak pernah orang tahan pun you nak pergi, betul tak? Kalau dalam meeting ke, kalau dalam you punya tengah dalam kita buat peperiksaan pun, kalau invigilator mesti lepas you pergi toilet, betul tak? Satu lagi, kalau you dalam keadaan stres, orang yang stres, you perasan tak kadang-kadang you tak relax, you punya apa orang panggil signal you terlalu berfokus kepada benda yang terlalu berat kat kepala sampai dia tidak ada masa nak bagi signal daripada gut tu, usus-usus terutama sekali. Yang ni ialah usus besar lah. Sebab apa? Najis kita tu terkumpul di selalunya di bahagian rektum. Okey, disimpan situ. Tapi sebelum tu banyak yang diproses. Yang nak jadikan sembelit atau tidak adalah di dalam kolon, selepas daripada small intestine yang sampai berapa, hampir 16 meter panjang tu. Okey, so diproses-proses sehinggakan kalau you suka postpone, jaga baik-baik. Bila body kita dah tak mau dengar cakap, besok dia masa nak buang yang besar pun dia dah tak mau. Jaga baik. Lepas tu saya dah kata tadi, terlalu banyak makanan ultra proses yang telah diproses, yang banyak bertuliskan tarikh luput, itu memang confirm masalahnya akan timbul nanti. Salah satunya adalah sembelit. Okey, dan diet yang anda perlu ingatkan ialah tolong patah balik kepada DND diet yang memperbanyakkan buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-biji rin. Okey, termasuk serat daripada karbohidrat yang heavy serat, bukan yang dah beras polish dan sebagainya, roti dan saya kata biskut, selalunya donat, curry puff, kuih-kuih, selalunya kuih muih kita lah yang banyak sangat gula semua tu. Okey, seterusnya kita masuk ke, kalau you berpenyakit dalaman yang kita tak tahu selagi tak cek dengan doktor. Satu namanya, okey dengar ya, ini ilmu yang you kena belajar. Satu dinamakan diverticulitis. Diverticulitis ni maksudnya dia macam ada sesuatu di lining you punya intestine. Selalunya intestine kecil pun boleh, intestine besar pun boleh nampak. Bila doktor skop nanti dia akan nampak macam ada timbul-timbul diverticulitis tu. Okey, macam kadang-kadang ada satu lagi dinamakan polip. Polip tu macam tauge tu, dia timbul-timbul kat situ. Okey, kadang-kadang ini pun boleh menyebabkan bila terutama sekali kalau dah terguris ataupun bermasalah, dah ada inflamasi kat situ, dia boleh menyebabkan apa orang panggil sembelit, disebabkan peristalsis, iaitu pergerakan najis kita. Tahu tak, dia punya gelombang tu ataupun dia punya pergerakan tu dah terbantut.
Okey, satu lagi. Apabila ada SIBO, small intestine, orang kata apa, bacteria overgrowth. Ada ketika bakteria dah mengamuk jadi yang jahat lah, bakteria tu dia meningkat tinggi sehingga kan tak boleh kontrol. Ini juga menyebabkan pergerakan najis kita terganggu, pun boleh menyebabkan sembelit. Satu lagi namanya IBS. You pernah dengar tak? Ni penyakit ni memang serius. Orang yang kena IBS, irritable bowel syndrome, nama pun irritable bowel, maksudnya bowel tu usus besar ataupun usus kecil. Bila dia orang kata apa, tak steady dia punya inner microbiome, bakteria dah tak betul, dan dia pun ada lagi inflamasi. Dia juga selalunya orang yang stres ni, maka dia ada dua komplain. Satu dia panggil diarrhea, satu dia panggil sembelit. Dia boleh berselang-seli. Dia lebih pada diarrhea, tetapi dia juga boleh jadi sembelit. Okey, penyakit ni memang kronik, lebih daripada 6-7 bulan, kadang-kadang bertahun-tahun pun ada. Orang ni selalunya dia memang tak senang hidup dia, sebab bila dia attack tu sampai tak boleh pergi kerja, nak holiday pun tak boleh. Macam mana you nak enjoy hidup you, betul tak? Satu lagi yang ramai orang tak sedar, dia ada food allergy. Ada setengah-setengah makanan tu dia boleh menyebabkan orang tu boleh jadi sembelit. Okey, dan makanan tu berbeza-beza antara orang ni dengan orang tu. Setengah orang dia ambil sayur, dia ni jadi no problem, lawas air besar, buang air besar. Tetapi setengah orang kalau dia ambil 1-2 mangkuk aja bayam ke brokoli ke apa, dia jadi macam sembelit pula, padahal tu fiber kan. Jadi malam ni you kena belajar sesuatu yang selalu buku-buku teks kata kena ambil fiber tinggi. Betul, bagus, saya setuju, terutama sekali daripada sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau you dah jenis allergic ni bukan allergic macam naik ruam ke apa-apa, tapi you bila makan ni je you jadi macam sembelit. Jadi you tahu you tak boleh ambil sayur banyak. Ada orang kan macam tu, dia kembung, dia kentut lebih dan sebagainya tu kan, dia berangin lah. So orang macam you kalau dah setengah tu pula, bukan semua jenis sayur pula kan. So you kena tahu sayur mana yang you allergic. Okay, right. Satu lagi, yang ni walaupun tak bawa pada maut, tetapi kalau dibiarkan terus, kadang-kadang terutama sekali orang tua-tua lah, kalau dah buasir. Tahu buasir? Buasir disebabkan pendarahan terlalu banyak. Kalau daripada atas dalam yang tak nampak tu sampai najis dah jadi hitam, dia juga boleh sampai jadi sembelit. Satu masalah, tak cukup darah dah turun, sebab dia menitik-nitik tak nampak, cuma kat najis je nampak hitam. Orang tua-tua, orang kampung tak nampak merah, dia rasa bukan macam darah, tapi sebenarnya darah tu dah bertukar warna dalam najis, habis jadi hitam. Okey, yang ni bahayanya. Kalau terlalu lama hemoglobin dia jatuh, dia rasa letih, lesu, dan dia pun boleh dapat sembelit. Dan selalunya bila orang sembelit dan buasir, dia takut, dan bukan takut, dia malas nak pergi ke toilet, sebab kadang-kadang dah keras sangat, dia jadi seksa pula nak buang air besar. Orang kata macam nak beranak lah kan. Tu tak, maksudnya sakit tu bila dia dah compact, dia tak boleh keluar. Sebab kalau you tengok sphincter atau valve dubur kita nak keluar tu, dia kecil je kan. Paling besar macam mana dia nak buka lagi. Tapi kalau you dah berkumpul dekat 1 kilo dalam badan kita masih lagi tak keluar tu, jangan main-main. Okey, dan kita tutup cerita dari segi penyakit dulu, lepas tu saya akan cerita macam mana nak selesaikan isu ni. Iaitulah orang tahu, dan saya dah kata tadi, bila orang takut kepada kanser, dia mestilah cek salah satu daripada gejala, ada tak sejarah sembelit. Macam ni, katakan hari ni doktor atau you pun suspek, syak wasangka, katakan aku ni mungkin kena kanser ke apa kan. So salah satu daripada checklist yang kalau saya sebagai doktor you, saya akan tanya, abang atau akak pernah ni, atau makcik pernah kena sembelit tak beberapa minggu, beberapa bulan sebelum masalah tak apa ni sampai berdarah ni sekarang. Contohlah, kalau komplain you sekarang berdarah bila buang air besar,
Okey, so kalau you campur pula dengan cerita dah sembelit, lepas tu you ada stres pula 2-3 tahun lepas bergaduh ke, ataupun ada seseorang yang you sayang dah meninggalkan you ataupun pergi ke tempat lain, you jadi sedih, ada trauma dan sebagainya, ini selalunya 3-4 tahun atau kadang-kadang sampai 5-10 tahun punya cerita pun dia boleh timbul balik. Jadi sembelit ni merupakan you perasan tak setengah orang ataupun anda kat dalam majlis ni akan kata, tak yalah dok, I dah dekat daripada umur sebelum kahwin lagi I dah ada masalah ni. Mulalah tu. Sebab apabila you dah pregnant, kadang-kadang you dapat sembelit semasa pregnant pun sebab ada tekanan daripada baby tu, betul tak? So ditambah pula dengan cerita you memang ada sejarah sembelit, jadi isu ni kalau ditambah dengan loss of weight, tiba-tiba you tak buat plan apa-apa, tidak ada diet, you hilang berat badan, you turun berat badan tanpa sebab, dan selera you pun bertukar wajah, maksudnya makanan pun tak rasa syok lagi dah, walaupun makanan tu yang you suka. Ni antara 2-3 gejala lagi. Satu lagi, tak boleh sampai dah tak boleh kentut pun tak boleh, angin pun dah tak boleh keluar, sakit pula bahagian abdomen, sentiasa rasa macam segar aja. Tapi kalau dah jumpa sampai berdarah pula bila buang yang besar ni, saya rasa tak payah tunggulah bulan depan ke, nak tunggu sebulan lagi ke. Saya ingat besok juga you kena pergi cerita kat saya, ataupun kat doktor you lah kan, mengatakan you ada scan. Kalau doktor yang dah suspect you, dia takkan lepas, mesti dia nak check. Of course nak buat scope, nak ambil blood test, nak tengok hemoglobin okey lagi tak, nak tengok cancer marker, sama ada dia datang daripada prostate pun boleh. Kadang-kadang bukan penyakit cancer tu, memang kita boleh kena cancer of the colon pun kalau kita selalu sembelit. Okey, saya ulang lagi sekali. Kalau selalu kita sembelit, nombor satu kita kena orang kata apa, lepaskan diri ialah, ataupun bebaskan ialah daripada masalah cancer of the colon, sebab very common especially for men. Okey, saya ulang. Cancer of the colon antara cancer yang paling popular among the men. Of course perempuan boleh kena lah kan, tapi jangan lupa kepada organ-organ yang berdekatan yang boleh ganggu juga, seperti apa saya kata tadi, cancer of the prostate, cancer of the bladder. Kadang-kadang dia boleh secondary, dia boleh lompat pergi ke dinding-dinding kolon ataupun kita punya rectum tu, bahaya sangat. Okey, tu yang you pernah tengok orang kena buat colostomy bag semua tu kan, sebab bila dah kena kanser, kita kena potong dia punya sempadan tu biar lebih sikit. Kalau kanser cuma 3 inci, kita kena potong hampir 6 inci panjang. Lepas tu tarik keluar, letak satu plastik bag, pakailah selagi mana diperlukan, kadang-kadang sampai akhir hayat pun. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, yang penting ialah kita tak nak sampai cerita saya yang akhir tadi, iaitu sampai dah ada kes-kes yang berbentuk cancerous. Itu yang saya maksudkan, kita jangan anggap sembelit tu cuma sembelit. Faham? Okey, baik. Sekarang apa nak buat? Okey, selalunya kita nak buat apa yang penting ni, betul tak? Okey, kita tengok jam ada lagi 5-7 minit, so saya cuba habiskan. Alright, nombor satu ialah, tadi saya lupa nak cerita, ubat-ubatan yang you makan tu pun jangan lupa tahu, kadang-kadang you tak tahu kenapa you sembelit, you dah ambil air cukup, fiber cukup, dan ada beberapa lagi saya tak sempat cerita tadi, you punya asid dalam badan pun cukup, sebab kalau asid dalam perut tak cukup pun boleh menyebabkan sembelit, sebab tak boleh pencernaan, terutama sekali protein, bahan-bahan yang berat tu, makanan tu. Kalau asid tak cukup, kan selalu saya kata ambil apple cider vinegar, ambil probiotik, prebiotik, ingat tak, ambil fermented food, makanan yang telah diperam kan, seperti jeruk sauerkraut tu kan, tempe, benda-benda yang dah di fermented, telah di fermented tu apa orang panggil, telah di macam jadi tapai tu kan, so itu okey. Jadi fiber saya dah kata, bile kena cukup dalam badan, dan penjagaan mikrob, bakteria kita pun dah baik, semua tu you dah jaga. Kalau semua tu dah jaga, rupa-rupanya you lupa nak jaga tentang, maklumlah dah makan ubat diabetes, ubat
blood pressure terutama sekali boleh menyebabkan sembelit. Ni saya bagi tahu nama ubat-ubat yang senang menyebabkan you sembelit. Satu, antihistamin. Kalau you rajin ambil ubat yang bagi hilang gatal-gatal, bagi hilang resdung semua tu, nak bagi kering, hingus semua tu, antihistamin tu seperti Clarinet semua tu, dia boleh menyebabkan you jadi sembelit. Yes. Kenapa saya senyum dan ketawa sikit tu, sebab saya pernah kena macam ni. Saya duk heran, apa lagi aku tak buat. Rupanya hari tu saya macam ada sinus, so pergi ambil sikit ubat bagi kering hidung tu. 2-3 hari ambil tu, rupanya jadi sembelit hari ketiga tu. Jangan main. Antiacid, orang yang selalu ada gastrik kan, selalu you pergi ambil ubat macam ubat kapur tu kan. Zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang ada ubat-ubat moden yang koyak pakai hisap je tu. Kalau banyak sangat you ambil antiacid pun boleh jadi sembelit. Ubat yang untuk pain management yang ada opiate tu maksudnya macam ubat-ubat yang kuat untuk mententeramkan kesakitan dan orang kata pain, sakit je badan. So opiat ni selalunya boleh menyebabkan peristalsis kita tidak bergerak dengan cantik, maka dia jadi sembelit. Ubat blood pressure biasa sangat kena. Ubat anti depression, kalau you murung, doktor bagi ubat tu boleh jadi sembelit, menjadikan you bermasalah sembelit. Kalau ubat nak bagi orang dewasa, selalunya yang ada urinary incontinence, tak yang tak boleh tahan kencing tu, sampai orang kata apa, terkencing-kencing lah, kadang-kadang tak sempat masuk toilet lagi. Yang tu doktor selalu bagi ubat tu boleh menyebabkan you sembelit juga. Dan ujung sekali, ubat macam saya ni kena hati-hati juga. Ubat macam ubat gout, ubat arthritis yang selalu ambil daripada farmasi, you beli sendiri tu, ubat painkiller tu, bukan Panadol, bukan Ponston, bapak pada tu. Maksudnya seperti, pernah dengar tak, seperti Voltaren, Simplex, Acoxia, kan pernah dengar kan? Jadi ubat-ubat ni memang kuat. So kalau lama sangat you makan, boleh jadi sembelit juga. Secara alami pula, sekarang kita dah habis cerita. You masih lagi tengah sembelit ni, cakap banyak pun tak guna, betul tak? Aku masih lagi duk keras najis tu. Apa yang nak buat? Sementara you nak betulkan dengan skop doktor, nak buat biopsi ke apa, make sure tak ada kanser. Yang tu saya serahkan pada you, betul-betul jangan main-main. Nombor 1, ambil prunes. Yang paling popular, tak apa, yang ni you beli kat dalam tin pun saya benarkan. Sebab apa? Susah nak pergi beli yang fresh sendiri, nak keringkan sendiri. Ambil yang dah siap dalam tin. Prunes, tahu prunes tak? Orang Melayu kata apa prunes? Sampai sekarang saya tak ada nama prunes ni. Prunes dia bukan plums, dia prunes yang telah dikemek-kemekkan tu. Rasa dia sedap, manis, you makan sampai you boleh buang air besar. Selalunya kalau you nak cepat lagi, you ambil 2-3 biji prunes ni, you campur dengan castor oil. Boleh beli kat kedai organik, CASTOR, castor oil. Castor oil ni lebih kurang macam minyak olive oil juga lah, tapi castor oil ni terkenal, dia melicinkan dan dia cepatkan you keluar bile sekali. Nanti bila masuk castor oil ni, bile tu juga bagus untuk melicinkan. Dia macam orang panggil macam grease lah, laju sikit. So prunes campur castor oil, you campur sikit air, you lenyek-lenyekkan dia, you makan minum, selalunya clear. Kalau tidak ada masalah yang serius, cuma constipate, keras dan lambat nak keluar saja, yang ni antara jawapannya. Ambil terus ya. Kalau tu dah berhasil, okey. Kalau tak berhasil juga, ada satu lagi kombinasi. Setengah orang dia suka ambil bayam dengan saya kata apa, apple hijau. Bayam ambil dalam satu mangkuk tu, you celur dia, bagi dia apa, taklah sampai layu, tapi bagi kena panas supaya dia senang you blend nanti. Sebab I minta you blend dengan apple hijau, potong-potong apple hijau dengan kulitnya sekali, basuh elok. Lepas tu you boleh bubuh honey atau bee sweet supaya dia rasa sikit manis. Apple tu pun dah manis dah sikit. So yang ni pun you boleh buat cocktail yang kedua. Saya dah bagi 2 resepi. Setengah orang dia campur sikit lagi dengan daun pandan pun. Dan daun pandan ni you boleh rebus sendiri dia. You minum air daun pandan. Kalau you jenis yang rajin kena sembelit, you amalkan macam buat teh daun pandan lah. Faham? Ambil daun pandan, potong secukup rasa, lebih kurang 1 liter air. You rebus dia sampai jadi setengah. Air itu ditapis, minum.
Ini antara yang betul-betul orang kampung yang buat, yang selamat, yang you tak perlu risau kok ada side effect apa-apa. Alright. Paling-paling nanti kalau lambat sangat, doktor akan minta you jolok daripada bawah macam enema tu pun ada juga, ataupun ambil minuman-minuman ada gliserin dan sebagainya tu kan. Kalau bawah tu kadang-kadang dia letak sabun pun nak melicinkan aja kan. Tapi yang penting air, minum, ambil daun pandan, buat air tu. Lepas tu satu lagi koktail yang famous, Mak Saleh suka ni, dia ambil beet juice. Tahu beetroot tu, buah tu, dia kalau nak celur sikit pun boleh, tapi raw pun tak apa. You blend dia dengan carrot, okey. Lepas tu you masuk sikit, kalau nak ambil daun orang panggil apa, biji ketumbar pun boleh. Okey, ambil ketumbar, masuk sekali. So tiga-tiga ni boleh tulis tak? Beetroot, carrot juice dengan cilantro sebenarnya. Okey, betul ke cilantro tu ketumbar? Okey. Saya kadang-kadang terconfuse juga. Tapi apa pun you tulis dulu, beet juice, carrot juice dengan cilantro, campur sekali boleh. Satu dua lagi yang popular, yang dia orang kata cepat boleh buang air besar ni, saya bagi kat you fennel seed. Fennel seed ni halba lagi sekali campur dengan castor oil, campur dengan garam Himalaya. Saya ulang, halba ambil lebih kurang 2 sudu teh cukup, castor oil lebih kurang cover fennel seed tu, halba tu. Lepas tu secubit Himalaya salt. Lepas tu you campur dia, minum, okey, ataupun makanlah, no problem. Okey. Sebab apa, kalau you rasa dia pekat sangat, you boleh campur dengan air panas, buat macam orang kata apa, koktail lah, campur. Alright. Sikit lagi bagi mereka yang nak ambil harian, sebab bila besok you dah baik, you dah boleh buang air besar. Memang takkanlah sampai 5-6 hari tak boleh buang. Kalau you dah amalkan ni, kadang-kadang tak sampai beberapa jam you dah dapat impact dia. Sebab saya kata minum makan sampai boleh keluar. Jangan minum katakan 4 biji prune, dah tak keluar you dah berhenti. No, lepas 2-3 jam kan you makan lagi 4-5 biji macam tu. Makan sampai dalam sehari tu mesti nak kena lepaskan buang air besar tu. Faham? Okey. Lepas tu harian-harian, masa you ikut DND diet kan, masa buah, masa sayur kan, masa biji-biji nak makan kacang dan sebagainya tu boleh. Tapi cuba ambil nama-nama ni, fokus kepada bahan-bahan ni, sebab dia melebihkan proses perjalanan najis kita lebih cepat. Satu dinamakan biji selasih. So amalkan minuman biji selasih. Nombor 2, semua jenis limau dan tangerine. Limau dan tangerine ni limau juga, tapi limau masa hari raya Cina tu. Lepas tu chia seed, pun rendam chia seed biar dia kembang, baru you minum. Lepas tu buah apple, buah pear terkenal dengan kulitnya sekali, dengan syarat kulit tak dibuang. Of course jambu kita kat Malaysia banyak boleh, grapes, banana, aloe vera, dan akhir sekali papaya. Buah petik yang dah masak, dah ranum, campurkan dengan dates, kurma, cukup. You dah belajar ni, kalau siapa ada duit nak beli fix buah tin, itu pun bagus, sama ada yang fresh ataupun yang dah kering pun tak ada masalah. Okey, sikit lagi bonus untuk kita yang macam saya suka kepada, bukan suka, belajar suka, tak pernah yang suka dulu, dan memang meluat dulu bila orang cakap pasal kafein kan. Kita ni doktor anti kafein konon, padan muka. Rupanya kopi bukan saja bagus untuk liver, dan dia juga bagus untuk orang yang tengah sembelit. Lagi minum kopi, lagi cepat dia akan tekan untuk mempercepatkan. Satu lagi, selalu kita lupa, sebab asal daripada kampung, buang air besar bertinggung, squatting, tahu tak? Bila datang KL, dah duduk kat kampus semua ni, wah, ada kerusi, nasib baiklah setengah tu ada lagi yang bertinggung punya. Tapi semua sekarang pergi hotel mana pun tak ada yang bertinggung kan. Mana ada tempat yang bertinggung lagi dah. Rupa-rupanya bertinggung tu lah yang betul.
kalau nak buang yang besar. So kita nak buat macam mana? Itu yang orang kampung datang ke hotel-hotel pecah habis toilet bowl. Ingat tak tempat kita letak punggung kita tu patah pecah habis, betul tak? Pasal apa? Sebab dia orang naik atas tu duduk bertinggung. Kalau tidak dia orang tak boleh buang yang besar. Dahsyat tak? Sebab tu kita bila berhenti ke RNR, kadang-kadang kelang kabut juga dia buatnya. Sebab kita kalau dah biasakan dengan tempat duduk nak pergi balik bertinggung rasa pelik kan, betul tak? So yang betulnya ialah kalau you masih lagi rasa lambat sangat, you angkat sikit kaki tu, letak pelapik ke apa bagi tinggi sikit kalau berbentuk macam bertinggung lah. Dan last sekali, jangan lupa kepada exercise, jangan lupa pada ambil minyak-minyak yang bagus-bagus. Selalunya saya ceritakan olive oil, minyak kelapa. Amalkan makanan tu dengan bergulaikan santan, semua tu bagus sebab dia ada good fat, termasuklah Sacha Inchi oil kita lah, DND 369 tu, itu very good. Cuma you kena ambil banyak sikit sebab masa tengah lambat nak keluar tu. Sebab memang oil omega 3 tu memang very good. Okey, cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Saya kira masa dah terlebih lebih betul minta maaf sikit. Tetapi yang penting ialah jangan sembelit ni dibiarkan lama sangat. Sebab saya dah kata setengah-setengah perubatan mengambil sembelit ni sebagai nombor satu gejala atau komplain yang boleh membawa sampai jadi kanser. So kontrol nampak aja sembelit, pay attention, jaga diri elok. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan saya selalu mendoakan supaya you pandai melepaskan, let go and feel good all the time. Bye.